Bagi orang yang fasik, orang yang berkekalan dalam maksiat, dosa itu ibarat seperti lalat yang hinggap pada hidung. Hinggap pada hidung. Macam mana dia buat? Tepi macam tu je. Kalau zaman Rasulullah, zaman para sahabat, subhanallah, orang yang soleh sebenarnya dia berusaha sedaya upaya untuk meninggalkan maksiat. Jika anda kata anda baca Quran, anda zikir, anda jaga solat, anda pergi umrah, bahkan anda pernah pergi haji, tapi masih lagi mengekalkan diri melakukan maksiat, kita cukup dengan kita merujuk satu firman Allah yang jelas sekali. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sadaqallahul azim. Sesungguhnya solat itu mencegah kamu daripada perbuatan keji dan perbuatan mungkar. Apa maksudnya muslimin muslimat? Jika anda kata anda solat, tapi anda masih lagi bergeluman dengan perkara maksiat yang sembunyi, kita semua ada maksiat sembunyi. Riya, itu maksiat tersembunyi. Ujub, mungkin ada orang buat maksiat tapi dalam bilik seorang-seorang, dia tak tunjuk orang dan dia takut orang tahu dan dia memang jaga. Dia buat pun kadang rasa bersalah, menyesal, lepas buat menyesal. Tetapi yang paling dahsyat hari ini, buat terbuka dan bila kena kecam mempertahankan dengan pelbagai hujah muslimin muslimat. Ini yang sangat dahsyat. Allah berfirman sesungguhnya solat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Dan apabila solat itu dilihat tidak berjaya mencegahnya, balik semula. Apakah kedudukan solat itu? Kemungkinan besar solat itu tidak diterima oleh Allah. Kemungkinan besar dia bukan buat solat kerana ikhlas kerana Allah. Sebab mudah-mudahan dengan solat ni tipu daya, talbis, iblis, tablis, iblis. Dia sebut apa? Saya tertukarlah perkataan tu. Tolong cek ya. Dia sebut apa? Masya Allah. Dalam hati tu terdetik, konkonnya aku semayang. Mudah-mudahan esok kalau aku mati pun insya Allah lah masuk syurga. Sebab aku semayang. Semayang kerana Allah ataupun semata-mata kerana takutkan neraka. Semayang kerana Allah ataupun semayang sedang menipu dirinya. Menyedapkan hatinya. Konkonnya aku semayang, konkonnya aku pergi umrah, konkonnya aku buat baik pada suami aku, mak aku. Mencampurkan maksiat dengan amal soleh, mencampurkan dosa dan pahala. Bergelumang. Ini satu tipu daya yang sangat dahsyat akhir zaman. Dia menyedapkan hatinya sebagai pelaku maksiat. Pelaku maksiat berterusan dikenali sebagai ahli fasik. Bukan orang mukmin, sebab orang mukmin takkan fasik. Fasik ni adalah mereka yang berterusan dalam keadaan melakukan maksiat. Subhanallah, muslimin muslimat, takut mati dalam keadaan fasik. Mati dalam keadaan sempat bertaubat atas dosa-dosa. Allahu Akbar. Apakah gambaran sifat orang mukmin muslimin muslimat? Gambaran sifat orang mukmin itu ialah mereka merasakan bahawasanya apabila mereka melakukan dosa, walaupun dosa itu dosa kecil, ibarat seperti dia hendak dihempap oleh gunung yang besar, oleh bukit yang besar. Kita kalau nampak ada gunung nak terbalik ataupun ada pokok besar nak terbalik, kita buat apa? Kita akan lari sejauh-jauhnya menyelamatkan diri. Ini sifat orang mukmin. Orang mukmin itu apabila dia melakukan dosa, dia merasakan bahawa dirinya nak dihempap oleh bukit yang besar. Maka apa yang dia buat adalah dia cuba menyelamatkan diri, dia cuba bertaubat supaya tak dihempap. Dia cuba menyelamatkan diri. Dan bagi orang yang fasik, orang yang berkekalan dalam maksiat, dosa itu ibarat seperti lalat yang hinggap pada hidung. Hinggap pada hidung. Macam mana dia buat? Tepi macam tu je. Lepas dah buat dosa, dosa-dosa berat, dosa-dosa besar, subhanallah, dia tepis macam tu je. Astaghfirullahalazim ke? Dia rasa boleh tepis dengan solat dia ke? Dia boleh tepis dengan sedekah dia ke? Duit banyak kan? Dia boleh tepis dengan selawat ke? Macam tu je. Sedangkan dosa-dosa besar hanya diterima oleh Allah dengan syarat taubatan nasuha. Taubatan nasuha. Sebab itu syarat. Bacalah mana-mana kitab para alim ulama. Syarat suatu dosa besar itu diampunkan Allah ialah perlu taubatan nasuha. Apa maksud taubatan nasuha? Nasuha, taubat yang sungguh-sungguh. Taubat yang suci bersih. Yang mana dengan taubat itu
memerlukan 3 syarat. Yang pertama, menyesal sungguh-sungguh. Sebab itu ada orang dia menyesal apabila melihat isteri dia sedih. Oh, menyesal. Ada yang menyesal sebab dia tengok anak-anak dia rasa malu dengan perbuatan dia. Ada yang menyesal kerana apa? Perbuatan ini menyebabkan bercerai-berai. Dia pun menyesal. Ada orang menyesal dengan perbuatan dia menyebabkan orang benci, orang kecam, hilang job. Lepas tu dia menyesal. Tetapi penyesalan yang paling kuat adalah menyesal kerana Allah. Menyesal kerana Allah. Menyesal sungguh-sungguh. Ditikar sejadah, menangis-nangis dengan Allah. Ramai mana orang boleh menangis di YouTube. Menangis di media sosial. Menangis di kalangan ramai. Bagi tahu menyesal. Bagi tahu tak nak ulang. Bagi tahu tak nak buat. Kerana boleh jadi dia tidak benar-benar menyesal di hadapan Allah. Di saat bersunyian. Mengadu-ngadu pada Allah. Aku menyesal ya Allah. Tolong aku ya Allah. Aku ingin berubah kerana-Mu ya Allah. Kerana Engkau lah yang berikan kepadaku segala nikmat. Dan aku telah kufuri dengan melakukan maksiat. Kerana-Mu ya Allah. Aku akan berubah. Sebab apa? Bila kita buat sesuatu, kita berubah dan bertaubat kerana Allah. Allah hantar bala tenteranya. Allah hantar malaikat untuk merejam syaitan yang akan ganggu. Allah akan tutup pintu-pintu maksiat dan pintu-pintu yang boleh jerumuskan kita ke lubang maksiat yang sama. Tapi kalau kita hanya saya takut rezeki putus. Bila kita baca satu kata, okey, tengok pornografi akan menggelapkan hati dan menggelapkan wajah, akan menyekat rezeki kerana maksiat antara punca rezeki ni. Kita baca, ui rupanya, ui patutlah rezeki aku susah. Ui aku tak nak dah. Okey, peringkat awal, is okay. Menyesal nak berhenti tengok pornografi, contohnya, sebab takut rezeki. Tetapi, boleh jadi dia akan ulang balik. Boleh jadi. Tiba dia okey je bisnes apa, dia akan ulang balik. Sebab dia berhenti kerana takut kehilangan sesuatu daripada bahagian dunia. Dia takkan kekal lama. Tapi kalau dia menangis, merayu atas tikar sejadah, walaupun besok dia tak kuat, dia ulang lagi. Dia menangis lagi, merayu pada Allah lagi. InsyaAllah satu hari, Allah akan berikan kekuatan untuk dia stop terus. Itu perbezaannya. Jangan main-main. Sebab ada orang sebut pada saya, Ustazah, Allah kan maha pengampun. Dan buat dosa tu, mohon ampunlah. Allah ampunkan. Dan buat lagi. Saya kata, betul Allah maha pengampun. Tapi jangan permainkan sifat pengampun Allah. Sebab Allah juga maha mengazab. Dan jangan permainkan Allah maha taubat. Kerana kita bimbang saat kita mati dalam maksiat. Bukan dalam taubat. Bukan dalam taat. Kita tak tahu. Sebab apa? Kita akan mati dengan apa yang kita cintai. Rasa-rasa hati kita benar-benar cintakan apa. Kita boleh tipu tak hati kita? Bagaimana apabila kita dalam gelombang maksiat? Adakah masa kita zikir, begitulah hati kita begitu jatuh cinta, seronok zikir, tenggelam dalam zikir, sebagaimana tenggelam dalam maksiat? Adakah kita betul-betul kejar Allah sebagaimana kita kejar dunia? Sebagaimana kita kejar nama? Adakah kita betul kejar mulia di sisi Allah?